murabahah bermaksud kontrak jual beli yang melibatkan harga kos aset dan kadar keuntungan dinyatakan dengan jelas kepada pembeli. Dalam peruntukan Undang-Undang Murabahah pada Item 5 telah menyatakan dalam Seksyen 29(1) dan 2 dalam Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 atau lebih dikenali sebagai Islamic Financial Service Act 2013 dan telah didokumenkan pada 23 Disember pada tahun 2013. Berikut merupakan perincian Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 yang di mana telah didokumenkan pada 30 hari bulan Jun tahun 2013. Hubungan murabahah dengan IFSA 2013. Kontrak murabahah merupakan standard syariah yang boleh dipilih untuk diaplikasi dalam produk yang bersesuaian di peringkat institusi perbankan. Kontrak murabahah juga boleh diaplikasi dalam apa-apa perniagaan yang patuh syariah. Setiap kontrak murabahah, bank akan menyatakan jelas konsep syariah yang terdapat sebelum transaksi berlaku. Semua produk deposit bertempoh yang mengguna pakai kontrak syariah mudharabah akan diklasifikasikan sebagai produk pelaburan, bukannya produk deposit. Syariah Requirement and Optional Practice. Keperluan syariah yang perlu ada dalam kontrak murabahah ialah pihak berkontrak, aset dan harga. Pihak berkontrak. Pihak yang berkontrak harus terdiri daripada penjual dan pembeli yang mempunyai kapasiti dari segi undang-undang untuk melakukan kontrak murabahah. Kapasiti undang-undang dari perspektif syariah ditarifkan sebagai keupayaan untuk mengambil alih hak dan tanggungjawab dan keupayaan untuk memberi kesan undang-undang kepada tindakannya. Antara syarat penting ialah seseorang yang berkontrak haruslah waras dan berkeupayaan untuk membezakan antara yang baik dan buruk. Kontrak murabahah juga hendaklah dimeterai melalui tawaran dan penerimaan antara pihak yang berkontrak. Tawaran dan penerimaan boleh dinyatakan melalui dokumentasi yang sesuai atau melalui apa-apa kaedah lain yang diterima oleh adat amalan perniagaan iaitu uruf tijari yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Aset. Aset yang akan diniagakan dalam kontrak murabahah hendaklah memenuhi syarat-syarat berikut. Aset haruslah diiktiraf oleh syariah, berharga, boleh dikenal pasti dan boleh dihantar. Aset juga perlu wujud dan dimiliki oleh penjual. Perdagangan aset ribawi pula hendaklah memenuhi syarat-syarat berikut. Kontrak tidak boleh dilaksanakan ke atas aset ribawi dalam jenis dan kategori yang sama. Kontrak juga tidak boleh dilaksanakan ke atas aset ribawi dalam kategori yang sama namun jenis yang berbeza. Sebarang kecacatan pada aset yang ditemui dan dipersetujui oleh pembeli pada masa menandatangani kontrak akan membatalkan kelayakan pembeli tersebut daripada kelayakan kepada pilihan kecacatan iaitu khiyar al-aib berkenaan dengan kecacatan tersebut. Namun, sekiranya sebarang kecacatan pada aset yang berlaku sebelum membuat kontrak tetapi ditemui selepas mengikat kontrak akan memberi hak kepada pembeli kepada pilihan kecacatan khiyar al-aib. Seterusnya ialah harga. Kontrak murabahah boleh dibuat secara tunai atau tertunda. Harga dan mata wang yang digunakan hendaklah ditentukan dan dipersetujui bersama pada masa menandatangani kontrak murabahah. Harga hendaklah berdasarkan kos pemerolehan yang didedahkan dan penambahan markup pada masa menandatangani kontrak. Sekarang kita beralih ke tanggungjawab institusi dalam pelaksanaan standard syariah. Berdasarkan Seksyen 28 dalam FPKI 2013, iaitu kewajipan institusi memastikan pematuhan syariah. Suatu institusi hendaklah pada setiap masa memastikan bahawa matlamat dan pengendaliannya, perniagaannya, hal ehwalnya dan aktivitinya adalah mematuhi syariah. Jika institusi menyedari bahawa ia menjalankan sesuatu dengan cara yang tidak mematuhi syariah, maka A. dengan serta-merta memberitahu bank dan jatuh kasar syariah mengenai hakikat itu. B. dengan serta-merta berhenti daripada menjalankan perniagaan, hal ehwal atau aktiviti itu dan daripada mengambil apa-apa yang serupa.
C. Dalam tempoh 30 hari setelah menyedari ketidakpatuhan atau apa-apa tempoh yang lanjut sebagaimana yang ditentukan oleh bank, mengemukakan kepada bank suatu rancangan mengenai pembetulan ketidakpatuhan itu. Seterusnya, berdasarkan Seksyen 35 dalam LPKI 2013, iaitu maklumat untuk diberikan kepada jawatankuasa syariah. Sesuatu institusi dan mana-mana pengarah, pegawai atau pegawai institusi itu hendaklah memberikan apa-apa dokumen atau maklumat yang berada di dalam pengetahuannya atau yang boleh didapati olehnya yang dikehendaki oleh jawatankuasa syariah. B. Memastikan bahawa dokumen atau maklumat yang diberikan di bawah perenggan adalah tepat, lengkap, tidak palsu atau tidak mengelirukan. Hal ini adalah bagi membolehkan jawatankuasa syariah itu menjalankan kewajipannya atau melaksanakan fungsinya di bawah akta ini. Berikut merupakan modus operandi murabahah. Terdapat 6 langkah-langkah untuk modus operandi murabahah seperti yang telah ditunjukkan di dalam gambar rajah. Yang pertama, pelanggan mengenal pasti barangan dan meminta bank untuk membeli barangan tersebut. Bank melantik pelanggan sebagai ejennya untuk membeli barangan yang diperlukan bagi pihaknya. Yang kedua, pelanggan membeli barangan daripada pembekal bagi pihak bank. Kemudian bank akan menjelaskan harga belian. Seterusnya, pembekal membekalkan barang kepada pelanggan. Yang kelima, bank menjual barangan kepada pelanggan pada harga yang terdiri daripada kos dan margin keuntungan yang dikenali sebagai harga jualan atas dasar pembayaran tertunda. Yang terakhir sekali, pelanggan akan menjelaskan harga jualan bank. Mari lihat contoh aplikasi murabah dalam produk pula. Mari kita teliti modus operandi pembiayaan modal kerja BIMB Bank Islam Malaysia Berhad seperti di dalam rajah. Katakan, pengilang memerlukan wang untuk membeli bahan mentah dalam perniagaannya. Pengilang mungkin mendekati BIMB untuk menyediakan pembiayaan melalui produk pembiayaan modal kerja. Menggunakan konsep murabahah ini, pertama sekali, BIMB akan melantik pengilang untuk membeli bahan mentah yang diperlukan bagi pihaknya. Kemudian, pembekal akan menghantar bahan mentah kepada pengilang. Seterusnya, bank akan membayar pembekal kosnya secara tunai berdasarkan nilai invoice. Dan bank akan menjual bahan mentah kepada pelanggan yang terdiri daripada harga beliannya dan margin keuntungan. Yang terakhir sekali, bank membenarkan pengilang menyelesaikannya pada terma tertunda selama 30, 60 atau 90 hari. Contoh produk murabahah di perbankan. Bank Islam Malaysia Berhad. Pembiayaan kenderaan I. Kontrak syariah murabahah berdasarkan perjanjian jualan kenderaan secara penjualan kepada orang yang menempah Murabahah to Purchases Order MPO. CIMB Islamic Bank. Kemudahan murabahah berkenaan pembiayaan hartanah CMI. Bank Rakyat. Pembiayaan perdagangan tawarruk TTF di bawah prinsip syariah murabahah dengan menggunakan kaedah tawarruk. RHB Islamic Bank. Deposit I Community Murabahah beroperasi sesuai dengan konsep syariah iaitu komuniti murabahah melalui pengaturan tawarruk di mana pelanggan melatih RHB Islamic Bank Berhad sebagai ejen untuk menjalankan aktiviti sebaik-baiknya. Bank Muamalat Malaysia Berhad. Surat kredit SK Murabahah. Apabila membeli barangan daripada pembekal tempatan atau mengimport dari luar negara di bawah terma surat kredit, Bank Muamalat akan mengeluarkan surat kredit atas nama pembekal bagi memudahkan urusan perdagangan di samping meminimalkan risiko.